Selesai pada bab yang pertama, insya-Allah pada malam ini kita akan bermula bab yang kedua, dan bab yang kedua ini kita ada 10 fasal pula ya. Bab yang pertama ada 7 fasal dan yang bab kedua ini ada 10 fasal. Baik, bab yang kedua disebut oleh pengarang dalam kitab ini jantung hati ataupun qalbu. Jantung hati ada 10 fasal yang mengandungi 10 sifat kecelaan. Maknanya dalam bab yang kedua ini kita akan melihat sifat-sifat kecelaan ataupun sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang perlu kita jauhi, sifat-sifat yang perlu kita keluarkan daripada hati kita. Ya, kita keluarkan sifat-sifat kecelaan yang ada, yang akan disebutkan nanti, kemudian kita tukar pula dengan sifat-sifat mahmudah, ya, sifat-sifat yang terpuji. Baik, makna jantung hati ataupun qalbu, dan ketahuilah bahawa qalbu itu ada 2 makna. Yang pertama, qalbu jasmani ataupun pengarang ini sebut jantung hati jasmani, iaitu daging yang ditaruhkan ataupun yang diletakkan di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai jantung pisang. Ia adalah daging yang tertentu, di dalamnya ada lubang dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Itu secara jasmani, ya, yang nampak. Tapi kita pun tak nampak juga jantung kita, ya. Kecuali bila kita scan ke, nampaklah, ya. Jadi jantung itu kalau ikut pengarang ini kata, dan mungkin dalam sains pun sama, ikut dalam ilmu perubatan, ya, jantung hati itu seperti jantung pisang. Sebab itu agaknya disebut jantung, ya. Orang Melayu pun suka sebut hati banyak juga, ya. Ada hati, ya, tak ada hati, ya. Permata hati, macam-macam hati, ya. Okey. Baik, yang kedua, yang pentinglah yang kita nak belajar dalam bab tasawuf ini ialah qalbu rohani, iaitu jantung hati rohani, roh. Iaitu suatu yang seni. Jantung ni seni. Yang mengetahui, yang mengenali dan yang memahami. Maknanya daripada hatilah kita tahu, daripada hatilah kita kenal, dengan hatilah kita kenal Allah, dengan hatilah kita kenal agama, ya. Dan yang memahami, dengan hatilah kita faham apa yang kita belajar, ya, apa yang kita dapat, ya, daripada diri manusia, dan ia adalah hakikat manusia. Okey. Dan ia juga yang dihadapkan perkataan kepadanya. Apa maksudnya? Apa yang kita cakap ini biasanya itulah yang keluar daripada hati nurani kita. Ya, kalau orang tu cakap lain, hati lain, tu dah lain dah, ya. Tapi apa yang kita kata, maka itulah daripada hati. Dan ia juga yang disuruh dan dilarang. Apa yang hati nak buat, tuan-tuan malam ni hati rasa nak datang ke masjid, solat berjamaah, hati kata malam ni nak dengar tazkirah, maka alhamdulillah, ya, ikut hati yang disuruh. Yang dilarang, ya, tak naklah malam ni tidur saja ataupun tengok TV saja, itu yang dilarang, hati kata, ya. Dan baginya ada sangkut paut dengan qalbu jasmani, jantung hati jasmani. Okey, dia pengarang dia kata ada kaitan dengan yang tadilah. Maknanya macam mana nak ada hati, macam mana nak ada perasaan, macam mana nak ada jiwa, ya. Kalau tak ada jantung hati itu dalam badan, ya, jadi dia ada kaitan. Sesungguhnya kebanyakan akal manusia akan tercengang. Dalam ni dengan perkataan tercengang. Kalau dalam Ihya Ulumuddin dia kata pelik. Macam itulah, ya. Akan tercengang bila mengetahui sangkut paut antara keduanya, kerana persangkutan keduanya menyerupai persangkutan arat dan jisim, atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Apa maksudnya? Maknanya dengan adanya jantung itu, maka adalah
perasaan kita. Dengan adanya hati itu adalah kita punya nafsu. Dengan hati itu adalah kita punya akal. Dengan hati itu adalah kita punya ruh. Macam itulah, ya. Okey, dia ada sangkut paut antara jantung dari rohani tadi dengan jasmani. Baik, dan apabila disebutkan qalbu, jantung hati dalam bab ini, maka dikehendakinya makna yang kedua. Makna yang mana yang kedua? Iaitu sesuatu yang seni, mengetahui, mengenali dan memahami daripada diri, dan ia adalah hakikat manusia. Okey. Dikehendakinya makna yang kedua, dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qulir ruhu min amri rabbi. Ayat ini kalau kita tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, ialah dalam surah Al-Isra ayat 85, dia bermula dengan yas'alunaka 'anir ruh, ya. Apabila kamu ditanya tentang ruh, wahai Muhammad, qul, maka kamu jawablah, ar-ruhu min amri rabbi. Maksudnya, katakanlah ruh itu dari perkara urusan Tuhanku. Jadi kita tak bolehlah nak meneliti dalam-dalam ruh tu apa, sebab Allah dah sebut dalam firman-Nya surah Al-Isra ini bahawa Allah kata apa? Min amri rabbi. Sambungan ayat ni, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apa yang Allah beri kepada kamu, ya, kepada mereka ataupun kamu, ya, utitum daripada ilmu khususnya tentang roh ini, illa qalila, melainkan sikit je, ya. Okey, itu berkaitan dengan roh. Pendek kata, qalbu, roh dan jiwa ataupun nafs, ya, ketiga-tiganya satu makna pada salah satu daripada makna-makna tersebut. Demikianlah menurut pandangan Hujjatul Islam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin radhiyallahu anhu. Ya, kalau tuan-tuan berkesempatan lihat baca Ihya Ulumuddin, dalam tu dia akan terangkan apa itu qalbu, apa itu roh, apa itu jiwa dalam dua makna. Makna yang pertama tu ada sedikit perbezaan lah, tetapi dalam makna yang kedua tu dia sama. Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, dia kata perasaan ataupun kerohanian, ya, perasaan kerohanian, sama ada qalbu, roh ataupun jiwa. Okey, itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Baik, jadi pengarang ni teruskan dengan menyebut, peliharalah qalbu daripada kelakuan tercela. Ya, peliharalah diri kita, hati kita ini sebenarnya memang dia sentiasa diuji, sentiasa digoda, ya, berterusan, dia tak ada berhenti. Sebab itulah kita ni kena mengaji berterusan. Dia tak adalah boleh kita kata, oh saya dah belajar dah, jadi tak payahlah belajar. Dia tak ada. Sebab hati kita, terutama bab hatilah, ya, yang kita sekarang fokus sekarang kita, dalam yang kita bincang ini ialah berkaitan dengan hati. Maka hati kita itu sentiasa hendaklah mendengar peringatan-peringatan, ya, nasihat-nasihat. Selain daripada tuan-tuan dengar di tazkirah ataupun kuliah macam ni, tuan-tuan boleh baca, ya, kitab-kitab, ya, macam Imam Al-Ghazali. Antara yang mudahnya ialah kitab Minhajul Abidin, ya. Kemudian kitab Bidayatul Hidayah. Itu di antara yang basic lah, ya, untuk kita nak pelihara hati kita. Peliharalah kalbu daripada kelakuan tercela. Kemudian, ya, summa, dalam bahasa Arabnya summa, lazimkanlah dirimu pada memelihara kalbumu daripada segala kelakuan yang dicela. Seperti contoh yang dibagi pada awal ni, takabbur. Ya, takabbur, perkataan asal takabbur ni ialah kabbara, besar. Ya, takabbur ni maknanya membesarkan diri. Ya, terasa dialah yang lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Dan riak, melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu amalan bukan kerana Allah tetapi kerana dunia, kerana inginkan nikmat dunia, kerana inginkan pangkat contohnya, ya, kerana inginkan kuasa,
kerana inginkan pengaruh. Tu dia. Dan menghiasinya dengan kelakuan yang dipuji. Mana yang dicela tadi dia bagi contoh takabur dan riak, kita kena keluarkan, ya. Maka kita kena isi dia, menghiasinya dengan kelakuan yang dipuji seperti sabar. Ya. Sabar, banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sabar, dan merendah diri kerana beberapa perkara. Orang selalu nak sebut sabar tu senanglah, ya, tapi nak buatnya payah. Susah ke, senang ke, itulah yang Allah perintah kepada kita. Ya, kita kena sabar, dan sebenarnya faedah ataupun nikmat daripada kesabaran kita itu, kalau kita berjaya, ya, menjadi orang yang sabar, ada banyak manfaat yang kita dapat sama di dunia ataupun di akhirat. Okey. Jadi kenapa kita perlu pelihara daripada kelakuan tercela dan hiasi dengan kelakuan yang terpuji? Kerana firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-51. Maksudnya, dan ingatlah, Allah sedia mengetahui apa yang ada di dalam kalbu kamu. Ya, apa yang ada dalam hati tuan-tuan saya tak tahu, tapi Allah Taala tahu. Apa yang tuan-tuan fikirkan, ya, Allah saya tak tahu, tetapi Allah Taala tahu. Sebagaimana firman Allah dalam ayat ini. Maka takutilah daripada diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kejahatan di dalam kalbu ataupun di dalam jantung hati kita. Walaupun orang tak tahu, ya, tetapi kita kena yakin bahawa Allah sangat mengetahui, ya. Yang kita bisik tu, yang kita cakap, Allah Taala lagilah tahu, ya. Sebab dalam hati kita, bisikan hati pun Allah Taala tahu. Dan yang kedua, kenapa kita kena pelihara hati kita dan hiasi dengan kelakuan yang dipuji? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tiada memandang kepada segala rupa parasmu, dan hanya sesungguhnya Dia memandang kepada sekalian kalbumu dan amalanmu. Ya, Allah Ta'ala tak pandang yang zahir, ya, suwarikum, memandang kepada segala rupa paras kamu, ya, handsome ke kamu, ya, cantik ke kamu, ya, tough ke badan kamu, ya, sadar ke kamu. Allah Ta'ala tak lihat yang itu, ya. Tetapi yang Allah lihat ialah hati kamu dan amalan-amalan kamu, apa yang kita lakukan. Maka kalbu itulah tempat telikkan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala perhati, ya, yang Allah Taala ambil kira, ya. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia cuma tempat telikkan manusia, dan kita biarkan kalbu kita kotor, berlumuran dengan segala sifat kecelaan yang ia tempat telikkan bagi Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tak salah kita nak menghias diri, ya, tak salah kita nak mencantikkan rupa, ya. Nak, kalau lelaki ni dia kurang sikitlah, ya, selalu orang perempuan, ya, nak bersolek apa, tak salah, ya. Tetapi pengarang sebut dalam kitab ini ada perkara yang lebih penting daripada itu, iaitu menghiasi hati kita, ya, mensolek hati kita dengan perkara ataupun sifat-sifat terpuji. Okey. Bahkan sepatutnya bagi yang berakal membersihkan kalbunya dan menghiasinya lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Ya, nak hias muka, nak muka cantik tak ada masalah,
ya. Nak handsome tak ada masalah, tetapi dalam masa yang sama kena ingat hati macam mana, ya. Tapi tak boleh pula ada orang dia kata dia pakai seksi, jangan tengok luaran, tengok dalaman. Ada pula yang macam tu, ya. Yang tu memang senang cakapnya, kena mengaji, ya. Bila tak mengaji tu yang dia buat dia punya kesimpulan sendiri, ya. Okey. Orang yang hatinya baik, maka dia akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah Taala larang buka aurat, maka oleh kerana hati yang bersih itu, maka dia pun tutup aurat. Itu contohlah, ya. Sekarang ni dah jarang dengar, ya. Tapi lagi hebatlah, ya. Buka je media sosial ada macam-macam, ya. Ada macam-macam rupa ada, ya. Itulah, tapi saya pun dah jarang dengar lah. Dulu-dulu selalu dengar, ya. Jangan tengok luaran, tengok hati, ya. Itulah dia. Sebab dia tak mengaji tasawuf, ya. Tuan-tuan alhamdulillah mengaji tasawuf, jadi fahamlah, ya. Okey. Baik, kemudian yang ketiga, qalbu itu raja bagi segala anggota. Sebelum ni kita dah belajar dah, iaitu 7 anggota zahir. Jadi anggota-anggota yang zahir tu dia ada raja dia, ya. Siapa rajanya? Qalbu. Segala anggota itu mengikut perintah rajanya. Apa yang tangan kita pegang, apa yang telinga kita dengar, apa yang mata kita lihat, kerana kita patuh kepada raja, iaitu hati. Dan apabila baik qalbu itu, nescaya baiklah segala anggota. Dan apabila jahat, nescaya jahatlah segala anggota. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi murghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Hadis riwayat ataupun rawahu asy-syaikhan An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Maksudnya, ingatlah bahawasanya di dalam tubuh itu ada sepotong daging, ya, mudghah, dalam bahasa Arab disebut mudghah. Apabila baiklah ia, nescaya baiklah semua tubuh itu, ya. Baik yang seketul daging ni, maka baiklah mata, baiklah telinga, baiklah lidah, ya, baiklah tangan, baiklah kaki, ya, baiklah perut, ya, baiklah faraj. Apabila binasalah ia, nescaya binasalah semua tubuh badan. Itu yang disebut wa idza fasadat, ya, fasadal jasadu kulluh, maka binasalah semua badan. Ala, ingatlah. Apa dia? Wahya, dan ia adalah al-qalb, hati. Okey. Maksudnya, dan apabila baik qalbu itu menjadi sebab bagi baik segala anggota, nescaya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaikinya dan memeliharakannya daripada segala kebinasaan, ya. Saya baca senang je, ya, tuan-tuan dengar pun senang je dengar je. Tetapi adakah selama ini kita telah pun pelihara hati kita daripada sifat-sifat tercela, dan kita tukar dia, kita ganti dia, kita isi dia dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Okey. Sebab dalam hati tadi, kalau kita lihat di awal tadi disebutkan bahawa nafsu itu juga disebut, ya. Akal juga disebut, ya, yang berkaitan dengan hati. Kenapa? Kerana dengan akal lah kita boleh bersungguh-sungguh untuk membaiki hati kita, ya, membersihkan hati kita. Okey, yang keempat, qalbu itu tempat taruh, tempat letak bagi segala sifat kepujian seperti iman. Iman di mana? Iman di hati. Ma'rifah, ya, mengenal. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Tawakal, berserah kepada Allah.
ya, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh sebut, kita biasa sebut tawakal, tapi dalam masa yang sama, adakah kita menjadi orang yang memang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya bergantung kepada Allah, ya? Kita kadang-kadang sebut je, tapi kita tak pun bergantung kepada Allah sepenuhnya, tetapi kita bergantung kepada makhluk, bergantung kepada bos kita, ya, bergantung kepada majikan kita, ya, bergantung kepada harta kita, bergantung kepada pangkat kita, ya, bergantung kepada kuasa kita. Walaupun mulut kita sebut tawakal, berserah diri kepada Allah, tapi dalam masa yang sama kadang-kadang kita lupa yang kita sebut, ya. Redha dan pengetahuan, itu dia yang perlu kita isi dalam hati kita. Redha, apakah kita orang yang redha dengan apa yang Allah tentukan pada kita? Di mana kedudukan kita sekarang, adakah kita redha? Apa yang berlaku dalam diri kita, apa yang berlaku dengan keluarga kita, apa yang berlaku dengan masyarakat kita, adakah kita redha? Okey, maka patut sangat bagi penaruhnya, kitalah, ya, yang seperti ini dipeliharakannya daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru, iaitu syaitan. Awal tadi saya sebut kita sentiasa digoda, hati kita sentiasa digoda, dan di antara penggoda kita yang paling hebat selain daripada nafsu ialah syaitan, ya. Tetapi syaitan ini sebenarnya dia masih boleh kita lawan, ya. Kalau kita nak lawan lah, ya, kalau kita sentiasa yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innahu lakum aduwwum mubin, ya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Apabila ada bisikan yang jahat, apabila ada bisikan yang memberi kita was-was, maka kita ingat bahawasanya ia adalah bisikan daripada syaitan. Apabila hati kita nak melakukan perkara-perkara yang disebut sebagai tercela ini, maka kita kena faham bahawa ianya sebenarnya datang daripada syaitan laknatullah. Dan syaitan ni dia tak putus asa, ya, dia tak putus asa, sebab itu janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan baca surah Al-A'raf ayat yang ke-12, kalau saya tak silap lah, ya, kalau saya silap nanti tuan-tuan tengok balik lah, ya. Ya, apabila Allah Ta'ala tanya kenapa syaitan tak mau sujud kepada Nabi Adam AS, maka Nabi Adam jawab apa? Nabi Adam kata, macam mana aku nak sujud? Ini maksud dah, ya, maksud daripada ayat tu, aku dijadikan daripada nar, ya, aku dijadikan daripada api, dan manusia itu dijadikan daripada tanah, maka aku lebih hebat, aku lebih baik, ya, aku lebih berkualiti daripada manusia. Kenapa aku nak sujud kepada Adam? Kerana dengan kata-kata itu Allah Ta'ala pun berfirman kepada syaitan bahawanya syaitan akan ditempatkan ke dalam neraka. Syaitan kata, tangguh, aku minta tangguh, ya. Ada surah Araf, aku minta tangguh. Syaitan kata, nanti hari akhirat tak apa aku masuk neraka, tapi bagi aku peluang untuk hidup di dunia, untuk berada kat dunia, dan bagi aku untuk menggoda manusia. Maka Allah Ta'ala kata, godalah, ya. Okey, itu sebagai ujian bagi kita. Baik, jadi di antara yang syaitan berada ni ialah dalam hati manusia. Okey, yang kelima, kenapa kita perlu jaga hati? Kalbu itu tempat ilham daripada para malaikat dan tempat was-was bagi syaitan, dan lagi kalbu itu tempat berperang akal dengan hawa nafsu. Dalam hati kita ini ada ilham daripada malaikat. Benda-benda yang baik yang kita fikirkan, yang positif, yang membawa kita taat kepada Allah, itu ilham daripada malaikat. Dan was-was, ragu-ragu, ya. Kadang-kadang sembahyang pun kita was-was, 3 ke 4 dah, ya, was-was. Itu datang daripada syaitan. Kadang-kadang ambil sembahyang pun was-was, ya. Dah sampai ke siku, ya, basah ke buku lali, semuanya itu daripada syaitan. Kita hendaklah hindari perasaan was-was kerana ia datang daripada syaitan, ya. Kemudian dia kata apa? Tempat berperang akal dengan hawa nafsu.
ujian kita yang paling besar selain daripada syaitan, yang lebih hebat lagi ialah nafsu. Ya, dalam Al-Quran disebutkan ada 3 nafsu ni. Yang pertama apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, wahai hati yang tenang, mutmainnah, tu hati yang pertama. Tuan-tuan ni sekarang ni tengah mutmainnah lah, tengah tenang, duduk dalam rumah Allah, dengar tazkirah, ya, dengar peringatan, ya, maka mutmainnah, kita akan menjadi tenang, ya. Lagi apa Quran sebut hawa nafsu? Nafsu al-lawwamah. Yang ketiga nafsu ammarah, ya, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu dia mengajak, dia menyuruh, ya, kepada kejahatan, su. Tu dia. Jadi macam mana nak lawan nafsu ni? Kita kena gunakan akal. Akal kita kena mengatasi nafsu. Barulah kita boleh kontrol kita punya hati. Tapi bila hati itu tak dapat dikawal, maka hati tak dapat dikawal oleh akal, maka hawa nafsu yang menguasai diri kita, yang menguasai hati kita. Maka timbullah dalam hati kita perasaan tak puas hati, ya, ya, pada orang lain, ya. Maka timbullah dalam hati kita itu perasaan benci, timbul perasaan dengki, ya. Okey, yang kelima, itu yang kelima, ya. Okey, maka akal itu menyuruh kepada kebajikan. Yang mana yang baik-baik itu sebenarnya itulah akal, dan hawa nafsu itu menyeru kepada kejahatan. Maka sepatutnya tiada dilalaikan daripadanya. Tambahan pula kesalahan kalbu itu lebih besar, sekurang-kurangnya ia keras, tiada menerima pengajaran dan kesudahannya kufur. Na'udzubillah. Tiadakah engkau pernah dengar firman Allah Subhanahu wa taala, mana disebut kalau kita membiarkan melayan hati kita dengan hawa nafsu, dikuasai hawa nafsu, dikuasai oleh syaitan. Ayat ini menerangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. Maksudnya ia enggan, aba, enggan, tak nak, tak mau, wastakbara, dan dia takabbur, wa kana minal kafirin, dan menjadilah ia daripada golongan yang kafir. Istakbara, kalau dalam ilmu nahwu, ya, dalam ilmu saraf, ya, dalam ilmu qawaid bahasa Arab, dia ada tambah dekat situ daripada perkataan asalnya kabbara ditambah dengan alif sinta. Itu menunjukkan maksud nak, minta, ya, nak minta. Contohnya yang kita biasa gunakan, perkataan yang kita selalu gunakan, perkataan alif sinta ni masa bila lepas kita sembahyang. Apa kita baca? Astaghfirullahalazim. Astaghfiru, perkataan asalnya ghin fara, makna dosa, ya. Tapi bila kita alif tambah alif sinta, maknanya minta ampun daripada dosa, ya. Sorry, ghafara tu maknanya ampun, sorry, salah, ya. Ghafara tu maknanya ampun, ya, mohon ampun. Jadi istighfar tu makna minta ampun, baru betul. Okey, jadi minta ampun daripada dosa, astaghfirullahalazim. Sebab itu kita gunakan. Tetapi kat situ kalau dalam istirahnya ialah kita, kenapa kita kata astaghfiru, kita guna ana kat situ, ya, alif. Kalau istighfara tu maknanya huwa, dia. Istighfara, dia minta ampun. Astaghfiru, saya minta ampun. Itu kita kata astaghfirullah, ya, ghafara tu ampun, ya, saya minta ampun. Aba wastakbara, dia enggan, dan istakbara, dia minta supaya dibesarkan. Itu maksudnya, ya. Dia minta supaya orang agung dia, ya. Dia minta supaya orang megah, apa maksud, sanjung dia. Tu istakbara kat situ. Maka orang-orang ini dia boleh membawa kepada minal kafirin, na'udzubillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka takabur itu di dalam kalbunya,
ia menyebabkan tertegah daripada sujud dan menyebabkan kufur daripada Tuhannya. Mohon berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan lah, ya. Syaitan apabila dia minta sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, maka dia enggan kerana apa? Kerana yang saya sebut tadilah, ya. Kerana dia rasa dia lebih hebat, dia rasa dia lebih alim, dia rasa dia lebih segala-galanya lah, ya. Sebab itu kita bimbanglah, ya. Kalau kita rasa kita ini adalah orang yang lebih hebat daripada orang lain, kita takut kita ikut apa yang ditunjukkan oleh syaitan seperti dalam ayat ini. Na'udzubillah. Baik, seterusnya. 10 kelakuan yang dicela. Dalam bab yang kedua ini disebutkan tadi ialah berkaitan dengan 10 kelakuan yang dicela. Dan ketahuilah bahawa kelakuan yang dicela itu banyak. Tetapi disebutkan ataupun perkara ini kata saya sebutkan di sini 10 perkara dalam 10 fasal. Kerana yang 10 ini asal bagi semuanya dan yang lain daripadanya terjadi daripada yang 10 ini. Maknanya sifat tercela itu banyak. Dalam kitab ni disebut 10 sebab dia kata sebut 10 ni pun sebenarnya dia dah mencakupi semua sifat tercela yang ada dalam diri manusia. Ya, kalau dia tak berhati-hati, dia tak jaga, maka dia akan bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan ini. Okey, yang pertama, sangat rakus terhadap makanan. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita ada belajar dulu fasal perut. Yang tu dah disentuh sikitlah. Macam mana kita dengan makanan. Ya, berapa kali nak makan sehari, banyak mana nak makan, ya. Okey, yang kedua dia kata sangat loba dalam berkata-kata. Apa tu maksudnya? Maksudnya ialah banyak cakap, suka bercakap, ya. Orang Melayu memang suka sembang, ya. Kedai kopi sembang, okeylah, ya. Lagi kat rumah sembang, lagi dalam masjid pun kadang-kadang sembang, ya. Tu dah dia. Sangat loba dalam berkata-kata, ya. Okey. Jadi nanti kita akan lihat, nanti dia akan perincikan sangat loba dalam berkata-kata ni di antara pasal yang paling banyak lah, ya. Di antara yang banyak yang akan nanti dibincangkan. Sebab di situ akan dia akan ulang balik apa yang disebut dalam bab lisan, ya. Okey. Tapi dia akan disebut lebih terperinci lah. Yang ketiga, marah. Ni pun satu perkara yang disebut senang, ya. Jangan marah, tapi nak tahan marah tu payah, ya. Tetapi Rasulullah tak pernah marah, ya, kecuali marah kepada orang yang langgar perintah Allah. Okey. Yang keempat, dengki. Ya. Apa makna dengki? Tak senang melihat orang senang, dan kalau boleh kesenangan tu hilang daripada orang tu. Tu secara umumnya macam itulah. Nanti kita akan bicarakan secara panjang lebar tentang dengki, ya, dalam bab dengki pada fasal yang keempat, bab yang kedua. Kemudian kikir. Dalam saya bacalah apa pengarang kata kikir dan kasih kepada harta. Bakhil, ya. Piramli pun buat cerita Haji Bakhil, ya. Tu dia. Okey. Kedekut, ya. Yang kelima. Yang keenam, kasih kepada kemegahan. Suka kepada pangkat, ya. Sayang kerana pangkat sanggup melanggar perintah Allah, contoh, ya. Itulah, ya, kerana kasihnya kepada kemegahan. Okey, kemudian yang ketujuh, kasih kepada dunia. Kalau kita lihat dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata ada 4 godaan, ya, yang besar untuk manusia beribadah, dan di antara yang 4 tu ialah dunia. Lagi yang 3 tu apa dia? Syaitan, nafsu, satu lagi makhluk. Tu dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi orang yang kasih kepada dunia adalah sifat tercela. Bukan nak buang dunia terus, ya, tapi terlampau kasih kepada dunia. Dunia pun nak juga, sebab dunia ni jambatan ke akhirat. Nak sampai akhirat kena ada dunia dulu, ya. Kat mana nak beramal untuk akhirat? Dalam dunia, ya. Perkara dunia yang kita lakukan kerana Allah, dia boleh jadi perkara akhirat. Perkara akhirat kalau kita buat dia kerana dunia, dia boleh jadi perkara dunia. Tu dia. Tuan-tuan faham ke tu? Faham, ya? Senang itu kan, ya. Okey, yang ke-8.
membesarkan diri. Ini tadilah istakbarah ataupun takabbur, membesarkan diri. Nauzubillah, ya. Jangan sampai kita rasa kita lebih hebat daripada orang lain, sampai dalam Facebook pun kita kritik orang, ya. Itu dah membesarkan diri lah tu, ya. Yang ke-9, ujub. Apa ujub? Ujub ni ialah merasa hebat, kehebatan diri. Apa beza dengan takabbur tadi, membesarkan diri? Kalau membesarkan diri ni dia ada kaitan dengan orang lain. Orang lain semua bawah dia, dia atas sekali. Ujub ni dia seorang-seorang. Lebih kurang macam bahasa kita budak-budak sekarang ni, perasan lah, ya. Perasan bagus. Tu ujub, ya. Macam itulah. Okey. Yang ke-10, riak. Tadi saya sentuhlah, ya, apa yang dikatakan dengan riak, ya, iaitu melakukan sesuatu kerana nakkan dunia, nakkan pangkat, nakkan pujian, nakkan penghargaan. Jadi tuan-tuan, dalam minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, maka berhati-hatilah, ya, jangan ada timbul perasaan kerana hendakkan dunia, ya. Orang bagi itu terimalah, ya. Dapat anugerah perkhidmatan cemerlang, tak salah dapat, ya. Tapi bukan nak buat kerja kerana itu. Itu maksudnya. Engkau hendaklah bersungguh-sungguh menyucikan kalbumu daripada sifat kecelaan ini, nescaya engkau mendapat kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha, maksudnya sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan, yakni membersihkan kalbunya daripada kelakuan yang dilarang, ya. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, maksudnya suci itu separuh daripada iman. Okey, jadi maknanya saya dah hurai panjang dah tadi, kita bersihkan hati kita, maka disebut aflaha, kita akan mendapat kejayaan, ya. Okey, hadis ini memberi kefahaman bahawa kesempurnaan iman itu adalah dengan membersihkan kalbu dari apa yang tiada dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dah sebut tadi, ya, beberapa kali saya sebut apakah yang dikatakan dengan kesempurnaan iman. Kesempurnaan hati itu ialah dengan kita membersihkan kalbu kita daripada sifat tercela ataupun disebut yang Allah Ta'ala tak suka, dan menghiasinya dengan kelakuan yang dikasihinya, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka membersihkan itu sebahagian daripada iman, ya. An-nazafatu minal iman, membersihkan itu bersih itu sebahagian daripada iman. Bukan setakat bersih zahir, tapi bersih hati. Seperti juga menghiasinya itu sebahagian daripada iman, dan perhimpunan keduanya itu membawa kepada kesempurnaan iman. Apa perhimpunan keduanya itu? Maksudnya ialah iman dari seperti juga menghiasi itu sebahagian daripada iman, dan perhimpunan keduanya itu membawa kepada kesempurnaan iman. Membersihkan hati dan juga menjaga iman kita, ya, maka akan membawa kepada kesempurnaan iman. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isyak pun dah bunyi dah tu, ya. Jadi setakat itu untuk kita pada bab yang kedua. Kita belum masuk lagi fasal yang pertama, ya, iaitu sangat rakus terhadap makanan. Insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan usia kita, diberikan kita kekuatan dan kesihatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada segala kekurangan, kelemahan, kesilapan, saya mohon maaf, ya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang kelemahan itu daripada saya sendiri. Dan hakikatnya, ya, Allah Subhanahu wa taala lah yang berkuasa atas segala-galanya, dan Allah lah tempat kita bertawakal. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allah
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayy lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Kita akhiri dengan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.